Tok Zaidi belah kanan saya, belah kiri saya Tuan Hassan dan sebelah sana Tuan Wong. Ada dua orang lagi yang tidak dapat bersama sebab pelantikan mereka belum selesai dan insya-Allah dalam sesi akan datang kita bertemu dengan para rakan kita tersebut. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat SPRM yang telah bersama-sama semenjak 2 kali bermesyuarat menyelia mesyuarat-mesyuarat yang telah kita laksanakan. Sebagai awalan kepada sesi media pada pagi ini berkaitan dengan isu-isu berhubung dengan jawatan kuasa khas mengenai rasuah, juga mengenai letak tahap serta kedudukan SPRM dan ketua SPRM itu sendiri, maka suka saya memperkenalkan sedikit terlebih dahulu tentang struktur tugas kami. Pertama, kita di bawah Seksyen 14 Akta Berkenaan adalah menasihati Perdana Menteri tentang hal ehwal rasuah di Malaysia. Itu pertama. Kedua, kami dalam jawatankuasa ini meneliti laporan tahunan SPRM. Jadi laporan itu mengandungi pelbagai aspek perjalanan SPRM, kewangan, perjawatan, kaedah-kaedah penyiasatan dan lain-lain. Ketiga ialah meneliti ulasan yang diberi oleh Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Jadi, lembaga yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Zahar itu wajib menyampaikan kepada kami apa-apa butiran yang diputuskan oleh mereka dengan naratifnya. Dengan gabungan ketiga-tiga tugas inilah, maka kami pada pagi ini bersua dengan media berhubung dengan perkara-perkara penting di bawah tugasan kami, apatah lagi berhubung dengan isu berkaitan dengan Ketua Pesuruhjaya Rasuah Tan Sri Azam Baki. Hal-hal yang telah kita lakukan dalam 2 mesyuarat yang lalu meliputi perkara-perkara pokok. Pertama misalnya ialah kita bersetuju bersama SPRM mesti bangkit dan mewujudkan kembali imej pencegahan rasuah, imej membantras rasuah yang ulung. Saya sebutkan itu, yang ulung. Jadi yang tegas, ulung dan dipercayai lagi berkesan. Seterusnya, pegawai pimpinan dari atas sampai ke bawah mesti tertakluk kepada prestasi khidmat yang tanpa cacat cela, unblemished. Ini penting. Seterusnya juga, cara terbaik kita menghormati peraturan dan undang-undang. Tak keluar daripada itu. Jadi soal adil tak adil ataupun tidak menepati standard tidak timbul jika kita menghormati peraturan dan undang-undang. Prinsip itu penting pada kami di sini. Justru kita tak boleh lari daripada suasana rule of law atau keutuhan undang-undang yang kita amalkan di bawah rukun negara. Satu perkara penting iaitu banyak suara mengemukakan SPRM harus berada di bawah Parlimen. Kami menerima pandangan itu dengan hati terbuka, tetapi pada masa yang sama kami ingin mewujudkan pengertian yang lebih tepat dan juga hasil yang mungkin kita perolehi. Justru dalam keadaan itu, mesti kita jadikan dulu satu dasar bahawa tempat institusi yang terbaik mengendalikan anti rasuah ialah dengan penyeliaan pelbagai pihak menerusi demokrasi. Tempat lain tiada pada hemat kami, Parlimenlah. Tinggal lagi bagaimana. Ini belum dapat kita susul dan pastikan. Namun harus misalnya
Dewan Rakyat dan Dewan Negara mewujudkan jawatankuasa pilihan bersama. Jadi di situ kami boleh merundingkan, melihat, menyiasat, memberi pandangan, menasihatkan kerajaan apa perlu kita lakukan. Dan tidak hanya tertumpu kepada seseorang atau satu-satu entiti sahaja seperti mana keadaan sekarang. Namun sukacita saya menyebut iaitu Dewan Negara sudah pun mengadakan jawatankuasa pilihannya berhubung dengan integriti, urus tadbir dan anti rasuah. Diharap kita akan dapat bekerjasama. Hal yang sama pula berada di bawah Dewan Rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, kita sedia maklum kami telah berbincang tentang apa yang hendak kita lakukan ini dan tidak menimbulkan satu syak wasangka ataupun hal-hal yang merunsingkan selepas sesi ini diadakan. Sementara itu, perkara-perkara berikut dijadikan tumpuan dalam dua mesyuarat yang telah lalu. Pertama, misalnya isu barang kes yang hilang semasa dalam jagaan SPRM. Ini melibatkan wang misalnya yang diketahui umum lebih dari 6 juta dolar Amerika. Diletakkan di dalam bilik besi, bilik tahanannya dan sudah pun hilang. Isu ini sangat berat dan tidak boleh dibiarkan sahaja. Dengan gesaan kami dari jawatankuasa, alhamdulillah pada 4 Januari lalu kes ini telah dihadapkan ke mahkamah dan kami menyampaikan tahniah kepada SPRM di atas capaian yang baik di samping kejayaan-kejayaan besar yang terdahulu dicapai oleh SPRM, khasnya sabit dengan kes 1 MDB. Kedua ialah atau B, JKMR mengesyorkan supaya semua barang kes dalam bentuk wang tunai yang jumlahnya besar hendaklah disimpan dalam bank negara. Bank-bank lain tidak harus difikirkan dulu sebab bank negara lah yang lebih utama dalam soal ini, dan jika itu dilakukan tempoh hari maka kecurian atau pelarian duit ini tidak akan timbul. C ialah ditekankan betapa pentingnya semua kes rasuah disiasat secara adil dan saksama. Ini memerlukan prosedurnya diikut dan juga hemah menyiasat, hemah mensoal jawab dan hemah dalam menentukan suara-suara yang nak dikeluarkan kepada media. Perlu ada standardnya yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam D, saya menyebut bagi pihak rakan-rakan di sini ialah setiap individu yang menghadapi pertuduhan harus diberi layanan sama. Pada masa ini, ada pihak-pihak yang ditangkap, kemudian nak dibawa ke mahkamah, ada yang berpakaian pakaian oren, tetapi ada pula yang tak pakai langsung. Ada yang pakai kot dengan tali lehernya sendiri, seolah-olah masuk untuk bermesyuarat. Jadi kami menzahirkan pandangan, jika baju oren itu atas apa pun alasan yang hendak diguna, biarlah semua kena. Tidak dipilih antara satu pihak dan pihak yang lain. Perkara penting seterusnya ialah berhubung dengan jenayah yang memakan masa terlalu lama. Ada pihak mengatakan isu ini tak boleh disebut sebab ini adalah tanggungjawab mahkamah. Betul. Kami pun menyemak kuasa-kuasa di bawah akta kehakiman misalnya dan akta CPC ataupun prosedur jenayah. Namun ada ruang bagi muafakat antara public prosecutor ataupun pendakwa raya dengan PDRM, dengan SPRM dan wakil-wakil dari kehakiman untuk membincangkan bagaimana sesuatu kes berprofil tinggi, misalnya mempunyai tempoh yang munasabah dari satu peringkat perbicaraan mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan terus kepada mahkamah
persekutuan. Jadi dalam falsafah perundangan yang kita pakai di negara juga berkata, keadilan yang dilewatkan adalah keadilan yang dinafikan. Justice delayed is justice denied. Dan rule of law ini terpakai. Maka kita harus menghormati maksim tersebut dan menjalankan tugas kita. Bagaimana untuk memberi tempoh yang menasabah panjangnya ataupun sederhana harakatnya pada masa-masa akan datang. Dengan cara itu, Malaysia akan dihormati. Bukan saja oleh rakyat dalaman, tetapi juga oleh orang luar yang juga mengamalkan common law, rule of law, equity dan sebagainya. Sekarang kita pergi kepada masalah perolehan aset atau saham oleh pegawai awam. Sebenarnya hal ini diketahui umum. Sudah pun ada dalam perkeliling tahun 1993 dan juga perkeliling yang dibuat oleh JPA dan Kabinet pada tahun 2002. Cuma di sini kita menyatakan bahawa peristiharan aset termasuk saham harus dibuat. Jadi dalam kes yang berkait dengan ketua SPRM misalnya, sudahkah dibuat? Itu satu persoalan asas. Kedua, dengan pembelian aset atau saham itu, apakah ketua ataupun pengerusi penyelia tentang perolehan aset dimaklumkan secara rasmi? Dalam penelitian kami tidak dapat melihat ini. Oleh itu kita letakkan ianya sebagai satu intipati kepada persoalan yang sekarang berhadapan dengan kita di seluruh negara demi pentadbiran penyelidikan, siasatan dan lain-lain. Seterusnya di perenggan G dalam pernyataan ini, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah berlaku atau mungkin berlaku perlu disiasat kembali. Dan dalam konteks ini misalnya, pembelian saham adalah hak individu. Sesiapa pun boleh beri saham. Tapi dalam perkeliling tahun 2002 dinyatakan tidak boleh lebih dari RM100,000. Hal ini tidak dapat kita ketahui, lantaran itu jawatan kuasa atau badan yang menyiasat perlu mendapatkan fakta yang sebenar dalam kes yang berdepan dengan sistem kita pada hari ini. Selain daripada itu, saham itu adakah saham yang dibeli sebagai pemilik hak atau beneficiary ataupun untuk diri sendiri? Konteks ini pun tidak dapat ditentukan, mesti disiasat. Lantaran itu, apa-apa yang telah ditulis oleh Tan Sri Abu Zahar berhubung dengan pandangan lembaga penasihat pencegahan rasuah itu harus ditilik dari segi konteks sebenar. Saya pergi kepada peranan yang dimainkan oleh Profesor Dr. E.T. Gomez. Cuma saya bagi pihak rakan-rakan menyatakan hak mengeluarkan pandangan dan sebagainya asas kepada seseorang. Namun dalam kerja ataupun kegiatan seperti itu haruslah berhemah. Dan hemahnya saya kira beliau wajar menggunakan saluran jawatan kuasa aduan, tapi tidak digunakan. Mungkin beliau harus juga berunding dengan LPPR. Ini telah dinyatakan oleh pengerusi tidak berlaku. Jadi berkemungkinan besar hal-hal seperti ini berlaku lagi pada masa akan datang. Jadi sekiranya seseorang itu berfungsi sebagai AJK ataupun ahli kepada mana-mana unit yang diisytihar dalam Akta Pencegahan Rasuah atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah itu hendaklah dihormati. Dalam hal yang sama, peranan beliau sebagai peniup whistle ataupun pemberi maklumat itu kita tidak harus curiga dan harus
diberi apa-apa penilaian dari pihak yang menggunakan pernyataannya itu sebagai asas penyiasatan atau asas kepada pertimbangan nilai dalam sistem yang ada. Jadi yang berhormat ahli rakan-rakan dan kawan-kawan di sini, saya terus kepada isu mengenai perolehan aset oleh Ketua SPRM. Pernyataan pertama kita dapati ialah bahawa perolehan ini berlaku 6 tahun dulu. Dan ianya dilaksanakan dalam konteks hak beliau membeli saham sama ada dengan pihak lain atau bersendirian harus disiasat secara fakta. Dalam undang-undang sebenarnya, walaupun saya tak perlu sebut, fakta mesti terasas dan menjadi bukti kepada apa yang dilunaskan di bawah undang-undang nanti. Jadi dengan keadaan yang sebegitu, 6 tahun dahulu telah dilakukan hal ini, pada masa itu adakah peristiharan dibuat? Sama ada sebagai beneficiary ataupun sebagai milik sendiri. Itu pun tidak dapat jelas dalam suasana yang ada pada hari ini. Lantaran itu kami dalam jawatan kuasa mengesyorkan supaya siasatan dilakukan terhadap beliau, tetapi beliau juga alhamdulillah telah menyatakan beliau bersedia untuk disiasat. Jadi dengan cara itu tak timbul soal sama ada beliau bersetuju atau tidak bersetuju disiasat. Sebenarnya beliau bersetuju. Bagus, dan dapat kita terima ini sebagai satu ruang ketulusan untuk beliau memberi penjelasan sebenar sama ada kepada polis diraja Malaysia atau kepada Suruhanjaya Security atau kepada jawatan kuasa disiplin dan perolehan aset di bawah JPA atau di bawah Ketua Setiausaha Negara atau di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Inilah yang dapat kita rumus terhadap situasi yang dihadapi dalam kes tersebut. Seterusnya, kita menyatakan secara am bahawa apabila sesuatu perkara berlaku terhadap ketua sesuatu jabatan, ketua itu harus ada lunas dan prosedur untuk disiasat. Dan sekiranya itu ada, maka kita menunggu laporannya. Dalam soal ini, kami akan menunggulah laporan yang dibuat sama ada oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau oleh JPA sendiri atau oleh PDRM ataupun oleh Suruhanjaya Security. Namun, soal peristiharan harta perlu diapungkan sebagai nas yang penting dalam mana-mana perolehan aset bagi pegawai kerajaan dan lain-lain. Halnya yang telah saya sebut itu saya fikir sudah pun menjadi pernyataan pada hari ini, dan saya mohon supaya kalau ada apa-apa persoalan tambahan boleh disoal rakan-rakan saya yang bersama pada pagi ini. Dan sebagai para terakhir, saya menyatakan semalam saya telah berhubung dengan Perdana Menteri sebab hal ini saya dapati amat penting dengan rakan-rakan juga sedemikian pemikirannya, dan menyatakan bahawa kami sedang dan telah pun selesai menimbang perkara ini di bawah Seksyen 14 tugas kami sebagai penasihat kepada Perdana Menteri, dan beliau telah bersetuju supaya kami dapat bertemu dengannya secepat mungkin, menyampaikan laporan yang sedia ada dan mendapatkan apa-apa reaksi daripada beliau. Sekarang saya tamatkan penyampaian ini untuk soalan daripada rakan-rakan, dan juga tolong tujukan juga kepada rakan-rakan saya di sesi ini. Ini amalan ya, apabila seseorang pegawai disiasat atas apa-apa kebungkaran atau salah laku, maka pegawai itu biasanya digantung kerja. Tapi dalam hal ini, lantaran banyak pandangan menjurus kepada fakta bahawa ia bukan satu kriminal ataupun satu perbuatan jenayah
tetapi mungkin hanya salah laku ataupun tidak dapat menyempurnakan tugas. Justru terbaik pandangan kami juga ialah beliau mengambil cuti, rehat sebentar dan membiarkan jawatankuasa itu menjalankan tugas. Namun saya suka menambah sedikit, ada juga ya pihak-pihak yang lebih tinggi sebelum ini yang disiasat tapi tak ada cuti. Ini perlu saya sebut sebab dua pandangan mesti ada di depan kita. Terserahlah kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk memutuskan nak diberi cuti atau tidak ataupun tanpanya. Tapi harus ambil natijah daripada amalan yang sedang berlaku. Khususnya berhubung dengan beberapa kes profil tinggi. Mereka tidak ambil cuti. Lagi? Senang kerja kita pagi ni. Ya, Tok. Tadi kan saya maklumkan Dewan Rakyat dengan Dewan Negara perlu mewujudkan satu jawatan kuasa bersama. Jadi mungkin ada update ataupun sekarang ni so far macam mana penubuhan jawatan kuasa bersama tu? Pandangan ini sudah lama sebenarnya. Malah dalam jawatan kuasa yang dibawa kepada MOU antara kerajaan dengan bukan kerajaan baru ini pun timbul. Jadi kami di Dewan Negara sudah ambil inisiatif menubuhkan jawatan kuasa integriti, urus tabir dan anti rasuah. Pandangan saya pun zahirkan kepada Yang Berhormat Tuan Hassan dan Yang Berhormat Tuan Wong, baik sekali kalau kedua-dua dewan ini bersama dalam satu jawatan kuasa pilihan khas tentang anti rasuah. Itulah dia nasnya. Dan ini telah disebut semenjak tahun 85. Masa tu saya jadi Menteri Penerangan lagi. Harus kita timbang ini dalam konteks keperluan negara. Ada masalah dan masalah itu ialah kita tak harus jadi pentadbir kepada SPRM. Kita harus sebagai pengawas yang salah, yang betul, yang patut mengikut etik ataupun etika kita jalankan. Jadi ini akan kita teruskan perbincang. Rakan saya, Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Ad Harun, mungkin ada pandangan dan apabila dapat itu, saya akan mohon rakan-rakan saya untuk membawa perkara ini ke Dewan Rakyat secara yang lebih tuntas. Tan Sri mungkin terbuka pada rakan media kita di online, di Zoom. Saya? Oleh itu minta maaf ya. Tapi rakan kita yang di sana, kalau ada apa-apa, tolonglah suarakan. Kalau saya tak dapat jawab, rakan-rakan saya yang lain mungkin boleh beri pandangan. Tak ada. Dia terkejut agaknya. Jadi saya bisik kat kawan-kawan tadi, kalau macam ni mudahlah kerja kami pagi ni. Ya. Terima kasih dan kalau tak ada kita hadkan. Ya.